tepat pada masanya. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Johor Bahru, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Sibuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Johor Bahru mengambil bahagian dalam perbahasan pembekalan 2021 dengan penuh kesedaran dan keinsafan bahawa kesengsaraan dan kesusahan rakyat di luar sana tidak pernah berlaku dalam sejarah negara. Semua golongan lapisan masyarakat, termasuk anak muda, terkesan dengan penularan COVID-19, terkesan dengan kelembapan ekonomi, terkesan dengan ketidakstabilan politik, terkesan dengan ketidakcekapan kerajaan pada hari ini. Berlatar belakangkan permasalahan tersebut, apa yang kita perlukan sekarang adalah kepimpinan yang ada integriti, hala tuju, faham masalah rakyat, meletakkan kepentingan politik dan peribadi ke tepi dalam keadaan kita nak melangkah ke hadapan dengan izin Forward Malaysia. Malangnya, belanjawan 2021 ini bila dibentangkan tidak seperti yang diharapkan. Ternyata ada muslihatnya, tidak munasabah dan tidak meyakinkan. Bagi rata-rata rakyat di luar sana menganggap belanjawan ini sebagai belanjawan tersasar yang mana saya akan terangkan dalam ucapan saya. Perkara pertama, Datuk Yang di-Pertua adalah soal ekonomi rakyat, iaitu setiap sekatan yang dikenakan oleh kerajaan seperti PKP, PKPB itu ada implikasi kewangan. Mungkin dari segi data negara kita rugi 2.4 bilion ringgit sehari ketika PKP. Tetapi kesan yang lebih besar, rakyat hilang pendapatan. Jadi ketika berlaku pengkhianatan langkah Sheraton, Johor Bahru seperti rakan-rakan di sini memilih untuk berprinsip, berintegriti. Natijahnya, peruntukan untuk kami bantu masyarakat setempat itu disekat. Malah bakul makanan JKM itu diagihkan, disalurkan ke pihak yang lain. Jadi, kami tetap berusaha. Yang mana Alhamdulillah berkat sokongan dan sumbangan orang ramai, kalau kami di Johor Bahru, kita laksanakan Food Bank JB. Kami edarkan barang makanan basah dan kering ke perumahan rakyat seperti di Seri Tulang, Setanggi, Flat Lakin. Kami masuk ke kawasan kampung-kampung pinggiran bandar seperti Kampung Melayu Majidi, Sulaiman Menteri, Bakar Batu. Jadi bagi saya dalam keadaan sekarang berprinsip itu boleh. Sebab bagi saya bila kita berprinsip, jiwa kita tenang, hati kehidupan kita itu penuh keberkatan. Kedua, Datuk Yang di-Pertua, saya tinggal di Lakin. Di Lakin inilah terletaknya Lakin Central, iaitu merupakan terminal bas bersepadu seperti TBS di Kuala Lumpur, yang juga menempatkan pasar awam dan kedai-kedai perniagaan. Ketika PKP lagi, perniagaan di sana sangat hambar, yang mana ada perniaga yang terpaksa memulangkan stok barang sebab tidak mampu membayar hutang. Cuma kini keadaan bertambah parah. Kalau Datuk Yang di-Pertua turun ke Johor Bahru, Datuk Yang di-Pertua akan lihat beratus-ratus buah bas ekspres tersadai tidak bergerak. Jadi saya berjumpa dengan wakil daripada Persatuan Pemandu-Pemandu Bas Ekspres yang mana difahamkan bahawa ribuan pemandu di seluruh negara termasuk yang bekerja dengan syarikat-syarikat bas terkemuka, mereka tidak ada gaji pokok. Selama ini mereka dibayar gaji trip. Jadi apabila PKP dilaksanakan lagi, tak ada trip, tiada gaji. Dan kini apabila PKP dilaksanakan sekali lagi, memang mereka tiada gaji. Hanya mereka yang bekerja dengan syarikat yang membayar caruman per keso adalah subsidi upah. Tapi sekumpulan besarnya tidak dijaga melalui jaringan yang kita ada. Bayangkan mereka yang bekerja untuk perkhidmatan pengangkutan awam ini pun dipandang sepi dalam belanjawan kali ini. Bagaimana pula dengan nasib-nasib usahawan mereka yang bekerja sendiri yang di-Pertua? Perkara ketiga, sebagai perbandingan, bila kita buka belanjawan tersebut, peruntukan untuk propaganda jasa 85.5 juta ringgit. Peruntukan untuk penggerak 8.6 juta ringgit.
campur kedua-dua ini 94.1 juta ringgit, hampir mencecah 100 juta ringgit. Jika perbelanjaan untuk menghasut rakyat ini diteruskan, maksudnya kerajaan akui mereka tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna, terpaksa mengupah pengampu, tukang karut, yang mana dalam keadaan sekarang ini kita seolah-olah kerajaan mengedepikan dan menzalimi mereka yang lebih memerlukan. Tanpa jasa dan penggerak, 100 juta ringgit ini jika kita agihkan RM500 seorang seperti mana imbuhan frontliners kesihatan, kita mampu menyantuni 200,000 orang. Tanpa jasa dan penggerak, kita dapat bantu pemandu-pemandu bas ekspres, bas persiaran, sekolah, kantin-kantin, peniaga-peniaga kecil. Tanpa jasa dan penggerak, kita dapat tingkatkan allowance untuk sukarelawan. Mereka yang membantu badan kerajaan seperti sukarelawan Polis Diraja Malaysia, PVR, yang kini masih dibayar allowance RM6 sebulan, naiklah RM2, jadilah RM8 sebulan, sejam. Tanpa jasa dan penggerak, saya pasti kita juga boleh memilih untuk membantu mahasiswa dengan mengurangkan yuran pengajian mereka. Kita boleh bagi data percuma untuk mereka ikuti pengajian atas talian dan pastikan PTPTN untuk tempoh 2 tahun ini janganlah kenakan faedah ataupun bunga kepada mereka. Perkara keempat, Datuk Yang Dipertua, dalam keadaan sekarang ini pengangguran yang dilaporkan secara rasmi mencecah 4.7% ataupun 750,000 orang yang menganggur. Berbalik kepada contoh di Johor Bahru, keadaan ekonomi bertambah parah apabila ratusan ribu rakyat Malaysia yang tinggal di Johor Bahru sebelum ini berulang-alik setiap hari masuk ke Singapura untuk bekerja. Dan sekarang ini yang saya difahamkan kebanyakan daripada mereka sama ada telah dibuang kerja ataupun diberikan cuti tanpa gaji sejak 7-8 bulan yang lalu. Dan mereka kini pun tidak tahu bila nasib mereka akan berakhir. Bukan sahaja kesan itu kepada mereka, kepada keluarga mereka, bukan kepada anak-anak mereka sahaja. Tetapi apabila tanpa pendapatan ini, mereka juga tidak ada kuasa membeli, yang memberi kesan kepada peniaga-peniaga di sekitar Bandaraya Johor Bahru. Rakyat sebenarnya tahu keadaan ekonomi ini rumit, bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Dan saya pasti ramai rakyat di luar sana pun bersedia untuk ikat perut, untuk kita tahu menghadapi suasana yang mencabar ini. Tetapi rakyat juga kecewa apabila orang politik terus dilihat mendapat laba keuntungan yang dipertua. Anak muda terpaksa mencari jalan alternatif, bekerjalah dalam gig ekonomi. Ada yang terpaksa buka gerai burger. Tapi persoalan yang saya sering ditanya sebagai anak muda, iaitu nak tanya dalam dewan, benarkah dan dah umum pun di Kelantan bahawa Adun dan Exco di sana dinaikkan gaji sebanyak RM5,000 sebulan. Tetapi yang lebih menjadi tak tenteram ataupun marah rakyat di luar sana, benarkah kenaikan itu akan di-backdated dengan izin dari bulan Januari? Jadi maksudnya orang-orang politik di Kelantan akan mendapat durian runtuh RM50,000 seorang. Dalam keadaan rakyat dipaksa ikat perut yang dipertua. Jadi sebagai penutup, saya hormat waktu yang diberikan. Akhirnya, selepas mengikuti perbahasan daripada kedua-dua belah pihak, saya boleh simpulkan bahawa majoriti bersetuju dalam soal moratorium itu perlu ditambah baik. Dan saya berdasarkan hujah tersebut, ternyata belanjawan 2021 ini tidak akan diluluskan tanpa pindaan. Jadi kepada sahabat-sahabat di blok kerajaan yang telah berhujah soal moratorium dan sebagainya, janganlah goyang, janganlah jadi lalang,
Janganlah bila ditawarkan jawatan ketua pengarah jasa, kamu lupa soal rakyat. Jadi kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat, sekiranya belanjawan ini gagal diluluskan, janganlah terus mencetus ketidaktentuan, mengugut rakyat, nak memanggil darurat dan lebih teruk lagi nak heret kita semua masuk ke dalam pilihan raya. Jadi kalau ditanya soal pendirian Angkatan Muda Keadilan mengenai belanjawan ini, kita akan terus mempertahankan rakyat dan memperjuangkan nasib anak muda. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Johor Bahru.